Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Syabudin. Nombor matrik saya 03 DKA 21F1003. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Terdapat banyak peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Yang pertama ialah membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta alam. Mengapakah dikatakan sedemikian? Kerana ayat Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah yang membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan, iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran. Kemudian Islam menetapkan sebarang perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah berada dalam kerangka dan panduan syariat bagi tujuan kebaikan manusia dan keredaan ilahi. Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dapatan sains barat pula menjadikan manusia bongkak dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kecanggihan ciptaan manusia. Sementara teknologi dan kejuruteraan barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri. Contohnya kita dapat lihat kejuruteraan sains dan teknologi Islam dalam bidang perubatan. Dahulunya dianggap bahawa dera rasa dan rasa sakit adalah bergantung kepada otak. Penemuan masa kini membuktikan adanya dera rasa sakit pada kulit manusia, di mana ketiadaannya akan menyebabkan seseorang itu tidak boleh merasai kesakitan. Kita lihat pada kisah apabila seorang doktor memeriksa seorang pesakit yang mengalami kecederaan terbakar. Ia menentukan tahap kecederaan terbakar itu dengan menggunakan cucukan jarum pada kulit. Jika pesakit merasa sakit bila cucukan jarum dibuat, ia menunjukkan luka terbakar hanya berlaku pada luaran kulit sahaja. Sebaliknya, jika pesakit tidak merasai sakit apabila dicucuk, ini menunjukkan luka terbakar itu adalah terlalu dalam dan telah merosakkan dera rasa sakit. Al-Quran menunjukkan bahawa wujudnya dera rasa sakit ini pada ayat berikut. Surah An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nescaya kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali terbakar kulit-kulit mereka, kami gantikan mereka dengan kulit lainnya supaya mereka terus-menerus merasakan siksaan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Prof. Tagatak Tejason, pengerusi Jabatan Anatomi Universiti Chiang Mai di Thailand, telah mengambil masa yang lama untuk membuat kajian mengenai dera rasa sakit ini. Pada awalnya dia tidak mempercayai bahawa Al-Quran telah menjelaskan fakta saintifik ini pada 1400 tahun yang lalu. Dia kemudian telah menyemak terjemahan ayat Al-Quran ini. Prof. Tejason merasa sangat kagum terhadap ketepatan saintifik ayat Al-Quran tersebut, sehingga kan pada persidangan perubatan Saudi ke-8 yang diadakan di Riyadh, Arab, mengenai tanda-tanda saintifik Al-Quran dan Sunnah, beliau telah mengisytiharkan di khalayak ramai bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa kejuruteraan sains teknologi dalam Islam ini menunjukkan kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazam bin Muhammad Syahrizad, nombor Menteri 03 DKA 21F1052. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk membantu manusia supaya bertafakur. Tafakur dari segi bahasa ialah renungan. Okey. Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat bertafakur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui akal. Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, iaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam. Bahtera yang melayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu
dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surah Al-Baqarah ayat 164. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah menceritakan tentang kebesarannya, iaitu menurunkan air hujan dan menghidupkan pokok-pokok yang telah mati. Dalam tajuk ini saya akan memberikan satu contoh, iaitu pada abad ke-20, seorang ahli fizik dari Rusia, iaitu Alexander Fridman, dan ahli kosmologi George Lemaitre telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik dan terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Ad-Diriyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dengan kajian-kajian seperti ini yang dikaitkan dengan Al-Quran dapat memberikan manusia ini kesedaran bahawa Allah itu Maha Perkasa dan Maha Perkasa. Setiap kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak beliau. Setiap yang berlaku di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seharusnya berfikir bahawa setiap yang berlaku itu atas kekuasaan Allah, bukanlah dengan kehebatan manusia itu sendiri. Seperti mana golongan barat yang memikirkan bahawa mereka lah yang melakukan sesuatu kejadian itu, seperti mereka menciptakan bom nuklear dan lain-lain teknologi yang berkuasa tinggi. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan Ali bin Syamsuri. Nombor metrik 03 DKA 21F2999. Seterusnya, untuk peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam terhadap manusia adalah supaya manusia dapat menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara yang akan berlaku. Contoh yang pertama adalah menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan, iaitu mencerap bulan akan dapat memberi ketentuan, contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain. Seterusnya adalah manusia dapat menggunakan akal dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu perubahan cuaca serta ramalan terhadap bencana. Contoh yang kita dapat lihat adalah ramalan terhadap gempa bumi, tsunami, hujan ataupun ribut serta kilat. Perkara ini juga dapat mengelakkan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan membolehkan kita bersedia lebih awal dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi bencana. Contohnya tsunami yang berlaku di Pulau Pinang pada tahun 2004 yang mengorbankan lebih kurang 52 anggota keluarga. Perkara-perkara ini dapat dikurangkan dengan ramalan menggunakan teknologi canggih dalam bidang meteorologi ini. Sedikit sebanyak dapat mengurangkan kadar kehilangan nyawa di sesuatu tempat apabila berlakunya bencana. Ramalan cuaca ataupun ramalan bencana ini sangat penting untuk memberi manusia supaya bersiap sedia ataupun membuat persediaan menghadapi sesuatu bencana tersebut. Contoh yang kita dapat lihat adalah apabila gempa bumi berlaku, risiko untuk berlakunya tsunami adalah sangat tinggi. Jadi kawasan-kawasan yang berkemungkinan berlakunya tsunami itu boleh melakukan evakuasi ke tempat yang lebih selamat. Perkara ini dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa yang banyak. Teknologi-teknologi yang canggih ini sedikit sebanyak dapat meramal keadaan cuaca yang mungkin lebih 2 hari atau 3 hari ke depan, dan ini boleh membuat manusia itu merancang perjalanan mereka ataupun bersiap sedia dengan segala apa yang bakal terjadi pada masa hadapan seperti ribut, kilat ataupun banjir. Seterusnya, terdapat beberapa surah Al-Quran yang menerangkan tentang ramalan cuaca ataupun nama lainnya adalah meteorologi. Antara satu surah yang menerangkan tentang bagaimana terhasilnya awan ataupun kerpasan, iaitu bagaimana butiran-butiran ais
ataupun berupa air titisan hujan itu jatuh ke bumi adalah surah An-Nur, yang membawa maksud, tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkannya antara bahagian-bahagiannya dan kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran ais kepada sesiapa yang dikehendakinya dan dipalingkan daripada sesiapa yang dikehendakinya. Okey. Ahli-ahli meteorologi telah merumuskan bahawa awan terbahagi kepada dua kategori, iaitu awan membentang, iaitu cirrus, cirrocumulus, altocumulus, altostratus, stratus dan stratocumulus. Yang kedua adalah awan bergumpal, iaitu cumulonimbus, cumulus dan nimbus stratus. Seterusnya adalah supaya manusia dapat berkarya serta berinovasi. Yang pertama adalah dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya. Yang kedua adalah manusia dapat mencipta sesuatu teknologi yang canggih seperti dalam bidang pertanian, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Yang ketiga adalah dengan penciptaan pelbagai teknologi yang canggih ini, ia sedikit sebanyak memudahkan serta dapat membantu manusia dalam kehidupan. Sains, teknologi dan kejuruteraan Islam adalah peranan utama dalam membina inovasi dalam kalangan manusia. Contoh yang kita dapat lihat dalam zaman sekarang adalah teknologi komputer yang dapat memuatkan beribu-ribu data ataupun memuatkan beribu-ribu gambar dalam satu tempat. Seterusnya, dalam bidang perubatan pula, kita dapat lihat teknologi moden kini dapat merawat penyakit yang pada dahulunya sukar dirawat, dan sekarang dengan teknologi moden ia boleh diikhtiar dan boleh juga merawat penyakit-penyakit tersebut. Contohnya teknologi pengimejan digital yang terdapat di hospital-hospital swasta ataupun hospital-hospital kerajaan kini. Teknologi ini sedikit sebanyak dapat menyelamatkan beberapa nyawa manusia pada zaman sekarang. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, iaitu Fadlan Faik bin Qasim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Faik bin Qasim dan nombor kad pendaftaran saya adalah 03 DKA 21F 2998. Seterusnya, saya akan memberi penerangan tentang subtopik membantu pelaksanaan syariat. Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Sebagai contoh yang dapat saya buat adalah berdasarkan tentang hubungan manusia dengan Allah, iaitu kita perlu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada solat fardu 5 waktu, berselawat, berzikir dan lain-lain. Manakala bagi hubungan antara manusia dengan sesama manusia adalah kita perlu saling bertingkah laku baik antara satu sama lain supaya tidak berlaku perbalahan antara kaum ataupun perbalahan antara sesama Islam. Seterusnya adalah hubungan antara manusia dengan alam, iaitu kita mestilah menjaga alam dengan sebaik mungkin kerana alam telah memberi kepada kita oksigen dan menyerap karbon dioksida, iaitu memberi kita dengan udara yang baik. Satu topik yang seterusnya adalah dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan, iaitu dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Menjadikan kehidupan manusia yang lebih selesa, memenuhi keperluan daruriyat dan
hajiat manusia itu sendiri. Masalah daruriyat ialah masalah yang menjadi keperluan asas kepada kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jika sekiranya tidak dipelihara masalah ini, kehidupan manusia akan pincang dan hilang nikmat abadi. Masalah asasi ini itu ialah agama, jiwa, akal, keturunan, keramat dan harta benda. Segala urusan agama dan dunia dibina di atas masalah-masalah ini, dan hanya dengan memelihara kesejahteraannya sahaja kehidupan individu dan masyarakat akan berjalan dengan baik. Allah telah menyatakan kepentingan masalah daruriyah ini di dalam firman-Nya yang bermaksud, "Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberikan pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak mereka, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah pengampunan dosa mereka. Sesungguhnya Allah amat mengampuni lagi amat mengasihani." Al-Muttatimah ayat ke-12. Masalah hajiat ialah perkara yang diperlukan kerana memberi keselesaan kepada kehidupan dan mengelakkan daripada kesempitan yang pada kebiasaannya membawa kepada kesusahan dan kesalahan dalam hidup. Ketiadaannya tidaklah membawa kepanjangan kepada kehidupan manusia, sebagaimana sekiranya ketiadaan perkara-perkara daruriyat. Berdasarkan gambar di dalam slide tersebut adalah keperluan yang manusia perlu ada di dalam kehidupan, iaitu rumah,